Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang hasil analisis kesalahan ejaan, kata dan ayat. Nama diberi Nik Nur Izzati binti Abdul Rahman, saya dari unit BM2. Kesalahan ejaan bermaksud penyimpangan atau kesilapan yang berlaku dalam bentuk tulisan dan tanda baca. Di sini saya sertakan kesalahan yang berlaku dalam hasil penulisan murid darjah 6. Kesalahan yang tertera di sini ialah perkataan Kuantan yang ditulis dalam huruf kecil, yang mana yang sepatutnya ditulis adalah dalam huruf besar. Contoh ayat, latihan ini mendapat kerjasama daripada pasukan bomber dan penyelamat Kuantan. Seterusnya, kesalahan ejaan yang berlaku dalam hasil penulisan kali ini ialah kesalahan tanda sempang. Murid ini tidak menggunakan tanda sempang, iaitu dalam perkataan berpecah belah. Contoh ayat yang betul ialah sesebuah negara akan hancur jika rakyatnya berpecah belah. Selain itu, kesalahan ejaan kerana yang ditulis dengan salah, iaitu kerana. Contoh ayat yang betul ialah daun aku ini unik kerana lebar dan panjang. Contoh ayat keempat ialah penggunaan perkataan dukung. Perkataan ini ditulis dalam huruf besar dan ini terbukti salah. Contoh ayat yang betul ialah kami sekeluarga melihat pelbagai hidupan laut seperti anjing laut, dugong dan pelbagai lagi. Yang terakhir, perkataan kami ditulis dengan huruf kecil. Ini terbukti salah juga. Hal ini kerana perkataan kami merupakan permulaan ayat dan ia perlu ditulis dalam huruf besar. Jenis kesalahan kedua ialah kesalahan kata. Kesalahan kata bermaksud kekeliruan atau kesilapan yang dilakukan dalam bentuk tulisan dan lisan. Contoh ayat yang pertama ialah kesalahan penggunaan perkataan ialah. Perkataan ialah hendaklah hadir di hadapan frasa nama. Contoh ayat yang betul ialah tampilnya saya dalam arena pidato pada pagi ini adalah untuk berbicara tajuk perpaduan bermula dari sekolah. Contoh ayat kedua ialah penggunaan kata ganti nama. Kata ganti nama beliau tidak sesuai di dalam ayat ini dan yang betulnya ialah mereka. Contoh ayat ialah tingkah laku dan sikap seseorang lebih mudah dibentuk ketika mereka masih kanak-kanak. Contoh ayat yang ketiga ialah penggunaan perkataan mula. Perkataan ini ditulis tidak menggunakan imbuhan yang betul. Imbuhan hendaklah ditulis dalam perkataan ini untuk melengkapkan ayat ini. Contoh ayat yang betul ialah oleh itu usaha untuk memupuk perpaduan mestilah bermula sejak bangku sekolah lagi. Contoh ayat yang keempat ialah penggunaan perkataan tiap. Penggunaan perkataan tiap tidak ditulis dengan betul. Penggunaan yang betul ialah di sekolah, guru hendaklah mendidik tiap-tiap murid agar bergaul tanpa mengira kaum. Berikut merupakan kesalahan yang ditulis oleh murid ini. Contoh ayat yang betul ialah rumah terbuka merupakan acara tradisi di negara kita. Kesalahan ayat didefinisikan sebagai kekeliruan atau kesilapan yang berlaku dalam pembentukan ayat. Contoh satu memperlihatkan kepada kita murid ini tidak membina ayat ini dengan gramatis. Contoh ayat yang betul ialah kesimpulannya usaha untuk membentuk rakyat Malaysia yang bersatu padu dan harmoni dapat dibina. Kesalahan seterusnya ialah penggunaan perkataan pisang dan buah. Penggunaan perkataan pisang tidak tepat dalam ayat ini. Contoh ayat yang betul ialah buah aku dimasak dan dijadikan pisang goreng, jemput-jemput kek pisang dan sebagainya. Kesalahan ketiga ialah penggunaan perkataan imbuhan di yang tidak dirapatkan dengan kata kerja iaitu salut. Contoh yang betul ialah saya suka makanan ini kerana ia mempunyai telur yang disalut sos. Contoh kesalahan yang keempat ialah penggunaan perkataan pada. Contoh ayat yang betul ialah harapan saya pada tahun ini ialah saya ingin berjaya di dunia dan akhirat. Kesalahan yang terakhir ialah murid ini tidak membina ayat ini dengan gramatis. Contoh ayat yang betul ialah kami pergi ke Tasik Dayang Bunting, sebuah tasik air tawar. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton.